Aman Shah Ahmad yang merupakan seorang graduan perakaunan dari Institut Teknologi Mara dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1966. Ketika berusia 24 tahun, Aman Shah diambil bekerja sebagai seorang pegawai bank di Hock Hwa Bank Cawangan Raja Laut dan menerima bayaran sebanyak RM1,800 sebulan. Aman Shah merupakan seorang pekerja yang agak cekap dan berpotensi besar bagi syarikatnya. Selepas beberapa tahun bekerja, Aman Shah dinaikkan pangkat sebagai ketua di Jabatan Pemprosesan Sistem Pemindahan Elektronik untuk Dana dan Sekuriti atau dikenali sebagai SPIDS. Menggunakan jawatan dan kemahiran yang dipelajarinya, Aman Shah melaksanakan operasi dengan memindahkan 1 sen setiap hari dari setiap akaun bank di Hock Hwa Bank ke akaun proksi di bank lain, dan dia berjaya mencuri sekitar RM4 juta. Dia telah menipu pengurusan bank negara Malaysia apabila mengemukakan arahan palsu melalui SPID, dan arahan ini membolehkan dia memindahkan wang daripada Hock Hwa Bank ke akaun agensi periklanan bistro miliknya di Bank Bumiputra Malaysia Berhad. Aman Shah ditangkap bukan semasa operasi dia mencuri duit daripada bank, tetapi kerana gaya hidup mewah yang ditunjukkannya kepada umum walaupun hanya bergelar seorang pegawai bank. Aman Shah dikatakan memiliki beberapa biji kereta mewah, antaranya ialah Lamborghini Countach yang bernilai RM1.3 juta, Porsche 928 S4 yang bernilai RM638,000, Porsche Carrera bernilai RM350,000, Mercedes-Benz 300 SL bernilai RM502,000, Mercedes-Benz 300E yang berharga RM192,000 dan BMW 329i yang bernilai RM68,000, di mana angka keseluruhan bernilai RM3.02 juta. Aman Shah pernah menyertai pameran kereta sport pada Jun 1990 dan dilihat bersiar-siar pada waktu petang menaiki kereta termahalnya, iaitu Lamborghini Countach. Bak kata pepatah Melayu, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Bekas majikannya semasa beliau bekerja di Hock Hwa Bank merasa curiga akan Aman Shah yang memiliki sejumlah kereta mewah dan hidup bagai jutawan, walaupun sebelum ini dia bekerja sebagai pegawai bank. Bekas majikannya mendapat tahu akan perkara tersebut apabila dia menonton rancangan Sekapur Sirih di TV3 pada 3 Jun 1990. Di dalam program Sekapur Sirih, Aman Shah telah ditemu ramah mengenai pemilikan kereta sportnya, dan dia dengan bangganya berkongsi mengenai koleksi kereta mewah yang dimilikinya pada khalayak ramai. Tanpa berdiam diri dan penuh dengan perasaan curiga, bekas majikannya telah menemui juruaudit syarikat dan melakukan audit terhadap kesemua transaksi yang dilakukannya sewaktu bekerja di Hock Hwa Bank. Dengan semua bukti yang ada, pada 8 Jun 1990, bekas majikannya telah membuat laporan polis di Balai Polis Campbell, dan selepas 3 hari kemudian, Aman Shah telah ditangkap oleh pihak polis di kondominium mewahnya di Bansar. Pihak polis mempercayai bahawa jenayah yang melibatkan sejumlah wang bernilai RM4 juta ini hanya dilakukannya dalam masa 14 hari dengan memindahkan wang pelanggan bank ke dalam akaunnya. Aman Shah yang pada ketika itu merupakan pemilik agensi periklanan bistro telah dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas tuduhan menipu wang sebanyak RM4 juta milik Hock Hwa Bank. Aman Shah didakwa dengan pertuduhan berikut. Yang pertama, dia menipu sebanyak RM765,343 di Hock Hwa Bank. Yang kedua, dia menipu sebanyak RM634,000 di tempat yang sama pada 16 Mac 1990. Yang ketiga, dia menipu sekitar RM882,000 di tempat yang sama pada 23 Mac 1990. Yang keempat, dia menipu sekitar RM717,000 di tempat yang sama pada 27 Mac 1990. Dia didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan yang jika disabitkan kesalahan boleh dipenjara sehingga 10 tahun dan denda. Timbalan pendakwa raya Zainal Ahzam Abdul Ghani menyifatkan Aman Shah sebagai seorang yang merancang perbuatan jenayah dengan teliti dan menggunakan kaedah penipuan yang canggih dan unik. Hakim Abdul Rahman Abdul menetapkan ikat jamin sebanyak RM200,000 dan 2 penjamin, tetapi Aman Shah tidak mampu membayarnya dan kemudian dihantar ke penjara Pudu. Terdapat beberapa kabar angin semasa di penjara. Dia dilayan sebagai penjenayah istimewa kerana ditugaskan untuk bertugas di pejabat, sedangkan penjenayah lain diberikan tugasan lain. Kabar angin lain mengatakan Aman Shah telah ditawarkan bekerja di Jabatan Jenayah Komersial untuk PDRN walaupun tiada bukti kukuh yang ada untuk mengesahkan perkara tersebut.